Terbalik Sekejap ya, saya betulkan dulu. Dah okey ya? Tak terbalik kan? Okey, sambung yang tadi. So kita guna untung besi yang dekat soalan bagi. Kalau soalan dah bagi untung besi tu, kita kena tambah dengan faedah atas sambilan. So kiranya semua ni dah fix tau. So korang just masukkan je apa yang ada dekat imbangan duga atau PKK tu. So faedah atas sambilan ni, korang tengok kat imbangan duga atau maklumat tambahan, dia akan bagi tahulah contoh perkongsi dia ialah Ali. So korang ambil lah ambilan yang diambil oleh Ali tu darab dengan kadar faedah. Faedah ambilan tu darab dengan tempoh. So dah dapat jawapan tu korang letak sini. Kenapa kita kena tambah? Sebab faedah atas ambilan ni merupakan hasil bagi perkongsian tu. Sebab perkongsi yang ambil ambilan ni, dia mengambil barang niaga atau duit daripada perkongsian. So dia kena tambah. Sebab dia merupakan hasil kepada perkongsian. Lepas tu kena tolak dengan faedah atas modal. Kita kena tolak faedah atas modal kerana modal ni merupakan belanja. Sebab perkongsi yang bagi modal kepada perkongsian. Kadang-kadang dia akan bagi modal. So, perkongsian nanti akan bayar faedah kepada perkongsi. Faham tak? Setakat ni faham tak? Hello? Faham. Faham Okey. Lepas kita dah tolak faedah atas modal, kita kena tolak gaji, allowance dan bonus. Ketiga-tiga ni kena ambil yang asal tau untuk setahun. Kalau tempoh per account ni setahun, kita kena ambil gaji untuk setahun. Jangan ambil yang dia dah bayar atau belum bayar. Contoh kalau maklumat tambahan kata gaji Ali dalam setahun adalah 5,600. So korang kena tulis 5,600 sebab dia untuk setahun. Sama juga dengan allowance dan bonus. Kena ambil yang setahun juga. So keempat-empat benda ni merupakan belanja kepada perkongsian. So kalau perkongsian kena bayar faedah atas modal, kan menolakkan untung bersih dia. And then perkongsian pun kena bayar gaji untuk perkongsi. So untung bersih menjadi berkurangan lah sebab dia kena bayar kepada perkongsi. Bila dah tambah untung bersih dah tambah faedah atas sambilan, tolak dengan ketiga-tiga ni, korang kena cari untung atau rugi perkongsi. Untung atau rugi perkongsi ni boleh dicari menggunakan
nisbah modal, kaedah nisbah modal secara tetap ataupun melalui nisbah. Dalam soalan tu dia akan bagilah. Contoh kalau dia cakap berkongsi Ali dan Abu akan berkongsi untung atau rugi mengikut nisbah tetap atau mengikut sama rata. So kalau ada 2 orang 1/2 lah atau just bagi 2 je. Setakat ni faham tak? Okey. Kalau korang dah cari contohlah untung bersih ni tambah dengan faedah atas 9 tolak dengan keempat-empat ni dapat 2,500 lah contoh. Lepas tu dia kata dia kena darab mengikut sama rata. Untuk rugi tu kena bagi ikut sama rata. So 2,500 ni bagi 1/2 kalau ada 2 orang berkongsi. Lepas tu dah dapat nilai dia, korang kena tambah. Contoh nilai dia 2,500 juga. So 2,500 ni kena tolak dengan untung atau rugi dia orang, kena dapat kosong. Mana-mana soalan pun kena dapat kosong sebab dia dah ambil untung ni bagikan ikut berkongsi lah. Faham tak? Kalau faham saya akan proceed ke akaun semasa. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya tau. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, yang akaun semasa perkongsi ni dia punya apa? Format dia ni dah fix tau. Kalau kat sini ada baki BB, faedah atas modal, gaji, belum bayar, faedah atas pinjaman belum bayar, ni semua memang dah tetap. Just ikut je yang dia masukkan je nilai kalau ada. Okay, first kita tengok dia punya ni. Kalau dia ada 2 orang berkongsi, kita tulislah 2 orang punya nama. Kalau ada 3, kita tulis nama 3 berkongsi tu. Lepas tu, baki BB ni, kita ambil dekat imbangan duga atau PKK, akaun semasa bagi berkongsi baki awal lah. Contoh, kalau dia punya baki BB akaun semasa tu dekat sebelah kredit. So korang letaklah kat sebelah kredit. Tapi kalau dia kata akaun semasa baki BB akaun semasa tu dekat sebelah debit ataupun dia berkurung, maksudnya dia tu ialah rugi tau. So korang kena letak dekat sebelah debit. Sebab akaun semasa ni merupakan liability. Kalau tambah mestilah dekat kredit, kalau tolak dekat debit. Faham tak? Okey. Lepas tu, faedah atas modal ni, korang ambil lah yang dekat atas tu. Yang dekat akaun pengasihan untung rugi. Yang korang nak cari tu, letak ikut nama. Contoh kalau Ali punya 2,000, letak kat Ali. Kalau Abu punya 3,000, letak kat sini. Lepas tu, gaji ni,
Kan tadi saya kata akaun penghasilan tunggi kena letak gaji untuk setahun. Tapi kalau dekat maklumat tambahan dia kata dia ada RM800 gaji bagi ahli tu belum bayar. Kalau belum bayar kena letak sini. Jangan letak setahun. Sebab yang ni memang kena letak yang gaji belum bayar. Lepas tu kalau kat soalan ada pinjaman, lepas tu diberi faedah atas pinjaman yang belum bayar saja letak di sini. Jangan letak jangan letak pinjaman yang dia pinjam. Maknanya gaji dengan faedah atas pinjaman tu kena ambil yang belum bayar saja. Jangan ambil yang tetap. Lepas tu sebelah debit, yang ni saya dah cakap tadi, yang ni baki BB akaun semasa berkongsi kalau sebelah debit. Lepas tu kat sini ada ambilan ambil dekat soalan ataupun akaun perdagangan atau imbangan dengan duga. Kalau ada. Kalau tak ada, jangan tulis lah. Kalau faedah atas ambilan, sama juga. Ambil yang dekat akaun penghasilan tunggi tu yang tadi kita dah kira. Lepas tu, kat sini ada kongsi rugi. Dekat sini ada untung rugi tau. Yang ni kita kena tengok yang akaun penghasilan untung rugi tu. Kalau dia tidak berkurung, dia tidak berkurungan, tak ada berkurungan, korang kena letak dekat kongsi rugi. Lepas tu, ambillah yang lebih, tolak yang kurang, cari baki HB kat sini. Faham tak setakat ni? Okey, kalau faham kita pergi piata kedudukan kewangan pula. Piata kedudukan kewangan bagi perkongsian dengan milikan tunggal berbeza. Kalau contoh dekat milikan tunggal, kita kan lepas cari modal kerja tu ada equity pemilik. Equity pemilik kita adalah modal awal tambah untung bersih tolak ambilan baru dapat modal akhir kan. Kalau yang untuk perkongsian berbeza. Kita ada akaun modal dan akaun semasa. Akaun modal ni ambil daripada soalan punya. Kalau dia kata modal Ali ialah 2,000, modal Abu ialah 3,000. So korang letak dulu kat sini, tambah letak kat sini. Kalau akaun semasa ni kena ambil daripada baki HB akaun semasa yang tadi kita dah cari tu. Kalau kita dah cari, kita letak kat sini. Lepas tu tambah. Macam gitu. Lepas dah cari equity pemilik ni, macam biasalah kita tambah liability bukan semasa kalau ada. Barulah dapat modal akhir bagi penyata kedudukan kewangan. Faham tak? Kalau faham, kita proceed ke realisasi iaitu pembubaran perkongsian. Okey, kalau tak ada soalan atau fahamkan semua, kita pergi ke pembubaran perkongsian. Pembubaran perkongsian ni agak senang. Lepas tu boleh dapat markah penuh kalau keluar dalam exam. Sebab kita cuma perlu buat akaun realisasi, akaun bank dan akaun semasa. Akaun modal. Okey. First sekali, kalau dekat soalan dia dah bagi kenderaan.
Lepas tu bagi apa? Bagi bank. Bagi premis. Bagi perabot. So, kita kena buka akaun realisasi. Kalau aset je, kita kena pindahkan semua dalam akaun realisasi. Contoh kenderaan, bank, perabot. Kenderaan dengan perabot ni, kita kena letak kat akaun realisasi sebab kita nak tutup perkongsian ni. Kecuali jangan pindahkan bank atau tunai sebab nanti kita akan buat akaun bank. So tak perlu letak dalam akaun realisasi. Kalau dia bagi bank atau tunai, jangan letak dalam akaun realisasi. Lepas tu, contoh dekat sini ada modal Rozia. Lepas tu ada pinjaman. Okey. Kalau dia kata Rozia telah mengambil alih aset alatan pejabat. Contohlah kat soalan tu ada alatan pejabat. Dia kata Rozia telah mengambil alih aset alatan pejabat, kena letak kat sini. Contoh alatan pejabat 500. Sebab akaun realisasi ni sebelah debit adalah belanja, sebelah kredit adalah hasil. Lepas tu akaun realisasi, kalau perkongsi mengambil alih aset, kita kena letak kat sebelah kredit. Lepas tu kalau menerima 500 daripada akaun belum terima, kita kena letak kat sebelah kredit sebab sebelah kredit ni merupakan hasil bagi akaun realisasi. Kalau dia ada kata kat maklumat tambahan, belanja realisasi adalah 200, kena letak kat sebelah debit sebab dia belanja. Setakat ni faham tak? Faham. Okey. Lepas tu kalau dia kata hutang akaun belum bayar. Ni perkongsian tau yang bayar, bukan perkongsi. Dia kata perkongsian membayar hutang akaun belum bayar. Maksudnya dekat akaun bank, kena kredit ABB, akaun belum bayar. Sebab akaun bank sebelah debit adalah bertambah, sebelah kredit adalah berkurang. So kalau dia dah bayar akaun belum bayar, maksudnya dekat bank tu berkurang. So letak sebelah kredit. Kalau dia kata membayar hutang akaun belum bayar dan menerima diskaun. Perkongsian tu bayar hutang akaun belum bayar, lepas tu dia menerima diskaun. Diskaun diterima, kena letak dekat akaun realisasi. Diskaun diterima sebab dia hasil. Lepas tu akaun ABB tu kena letak kat akaun bank. Kalau dia kata membayar pinjaman atau liability dengan bank pun sama. Dekat akaun bank kena kredit. Kalau perkongsi membayar pinjaman atau liability dekat akaun modal, kena kreditkan pinjaman. Sebab kalau kita tak perlu buka akaun pinjaman kecuali soalan tu suruh. Sebab kalau akaun pinjaman, kalau bayar pinjaman kan bertambah sebelah debit. Pinjaman kan berkurang sebelah debit. So bila dia masuk akaun modal, dia songsang masuk ke sebelah kredit. Lepas tu kalau ada
Dia kata kat maklumat tambahan terdapat belanja pembubaran. Belanja pembubaran yang kena letak kat sebelah sini, akaun realisasi sebelah debit. Kalau ada baru muncul liability pun sama, kat akaun realisasi debit, akaun bank kredit. Setakat ni faham tak? Okey, sekarang ni ada soalan apa-apa tak? Sebab rasanya dah habis dah satu bab. Kalau korang nak bagi soalan atau mana yang tak faham, saya boleh ulang balik. Tak ada. Betul tak ada soalan? Kalau tak ada, kiranya kelas kita dah habis lah. Sebab dalam bab perkongsian ada 2 tajuk ni yang selalu masuk exam. Kurang jelas pasal account bank dan account modal je. Kejap saya tuliskan soalan tu, nanti saya explain balik.
Okey, nampak tak? Okey, so ni ialah PKK. Jadi kalau kita nak buka akaun realisasi, contohlah akaun realisasi. Kita pindahkan semua aset ni ke dalam akaun realisasi. Kecuali tunai atau bank. Sebab nanti kita akan buka akaun bank kat sini. Akaun bank. So kalau ada tunai atau bank dekat PKK, kita kena letakkan akaun bank. Jadinya bagi BB 100. Lepas tu aset ni dah jumlahkan, kita letak kat akaun realisasi. Kalau dia kat sini kan ada akaun belum bayar, merupakan liability semasa. Kalau akaun belum bayar, kita kena letak kat sini ABB sebab dia liability, mengurangkan jumlah bank. So letak kat sini 482. Kalau akaun modal kan, kat sini kan ada bagi modal Y, modal C, modal T. So kita tuliskan modal ni bagi BB, ambil jumlah dia letak kat sini sebab dia bagi BB bagi akaun modal. Kalau akaun semasa pula, akaun semasa kita kena letak dekat akaun modal juga. So tulis akaun semasa. Kita ambil kat sini, letak kat sini. Setakat ni faham tak? Okey. So kalau dekat maklumat tambahan, dia kata kenderaan diambil alih oleh T dengan harga 2,460. So kat sini kita tulis modal T sebab dia dah ambil alih. Lepas tu kalau ada, dia kata akaun belum terima sebanyak 500 diterima oleh perkongsian. So kita letak sini ABT sebanyak 2,200 sebab dia merupakan hasil. Lepas tu dekat akaun bank kita kena tambah kat sini realisasi sebab kita ambil daripada akaun realisasi. So butiran dia tulis realisasi, dia punya jumlah ialah 2,200 sebab akaun bank dah bertambah. ABT kan dah bayar hutang, so akaun bank pun bertambah. Kalau kat maklumat tambahan kata kos pembubaran sebanyak 4,800. So muncul kos pembubaran, letak kat akaun realisasi. Kos pembubaran 4,800 sebab sebelah sini kan belanja, sebelah sini hasil. So kalau ada kos pembubaran, kita letak kat akaun realisasi. Lepas tu akaun bank kita kena letak sebelah kredit, butiran realisasi sebab kita bayar kos pembubaran menggunakan bank ataupun tunai. Kalau pinjaman dijelaskan sepenuhnya, kita letak sebelah kredit juga pinjaman sebab bank berkurang.
Membayar, dia kan bayar pinjaman. Okey, faham tak? Macam gitulah dia punya akaun modal dengan akaun bank tu. Ada apa-apa lagi soalan tak? Kalau tak ada, kita boleh habiskan kelas. Tak ada soalan. Okey. Okey, kalau tak ada, saya nak ucapkan terima kasih sebab join kelas ni.